Contoh yang pertama an dengan an. Sebutannya sama tapi hurufnya berbeza. An dengan an. An ini adalah imbuhan lah dalam bahasa Arab, dia lebih kepada imbuhan. An a'mal. Contoh an a'mal. An a'mal. Dia imbuhan yang digunakan di awal kata kerja mudhari'. Apa itu kata kerja mudhari'? InsyaAllah kalau pelajar mengikuti pengajian mingguan tu dia akan fahamlah. An a'mal. Saya melakukan. Saya melakukan. Dia imbuhan saja. An ini tidak ada makna yang spesifik. An ini tidak ada makna yang spesifik. Dia lebih kepada imbuhan. An a'mal. Saya melakukan. Kalau kita letak a'mal pun boleh juga. Saya melakukan. Tapi kenapa dia letak perkataan an di hadapan? Itu lebih kepada imbuhan. Tidak ada masalah kalau kita tak pakai. Dan kalau kita pakai, dia ada peraturan. Kalau kita letak an, dia mesti an a'mala. Contoh dia mengubah baris perkataan yang di belakang. Sepatutnya a'malu. Huruf lam itu berbaris hadapan. Normal keadaan, huruf lam berbaris hadapan. Tapi kalau kita guna an di hadapan, dia berubah menjadi baris atas. An a'mala. Itu adalah antara fungsi imbuhan tersebut. Tapi kalau kita gunakan an dia diubah makna. An maksudnya daripada. Kan kita biasa sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata. Namun dalam bahasa Melayu kita translate sebagai telah bersabda. Itu keseronokan bahasa Arab lah. Qala tu berkata. Kalau dalam Al-Quran ada banyak. Saya secara santai saya tuan-tuan dan puan, saya sebut sesedap rasa saya sahaja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan bolehlah tangkap sedikit-sedikit. Contoh perkataan qala. Qala kan. Qala maksudnya telah berkata. Tapi kalau kita baca hadis, kalau Nabi SAW yang qala, pelakunya Nabi, kita kata telah bersabda. Kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata, kita kata telah berfirman. Itu terjemahan bahasa Melayu. Tapi bahasa Arabnya satu sahaja. Qala, telah berkata. Qala ini fi'il madhi. Ada bentuk fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya apa? Yaqulu. Kita biasa baca yaqulu Musa, kan? Ataupun sayaqulus sufaha. Kalau dalam Al-Quran juzuk yang kedua tu, dia bermula dengan perkataan sayaqulu. Akan berkata. Itu dalam fi'il mudhari'. Kalau dalam sesi pembelajaran kita akan belajar dalam bab fi'il mudhari'. Jadi itu adalah antara keseronokannya dari segi sebutan huruf. Itu huruf alif dan huruf ain. Keduanya kita berhati-hati antara makhraj huruf sin. Kita lihat huruf sin. Huruf sin, huruf sa, huruf shin, dan huruf so. Ini memang gila lah tuan-tuan dan puan kalau kita membaca, kalau kita terlepas pandang sebutan tidak dibetulkan, maka makna perkataan kita berubah. Jadi kita cuba berhati-hati Sebagai contoh, kalau kita sebut perkataannya sa. Sa, macam mana kita sebut? Sa. Macam huruf S. Sa. Huruf sa yang ini, huruf sa, kalau saya tunjuk ni di skrin pelajar ada nampak anak panah kan? Okey, baik. Terima kasih Azwan ni, dia mengangguk, so maksudnya ada. So sa dengan hujung lidah. Dia kena pastikan hujung lidah. Sa. Kena keluar lidah sedikit. Ini contoh kalau saya lukis saya lukislah tuan-tuan dan puan. Ini gigi kita, gigi atas, ini gigi bawah. Jadi lidah tu kena keluar sedikit. Kena gigit lidah. Ta.
Hujung lidah baru betul sebutannya. Tapi kita tidak nafikan ada individu yang pelat. Kalau pelat tu tidak menjadi masalah. Kan itu tidak menjadi masalah. Kita tidak lakukannya dengan sengaja. Tapi kalau kita mampu buat, kita kena buat. Ta, keluarkan huruf ta. Contoh, taubun, taubun pakaian. Taubun. Tadi huruf ta Huruf ta itu contoh taubun pakaian. Taubun. Jangan sebut saubun. Walaupun dia tidak ada makna, tapi orang kata kita salah lah kataan kalau huruf sin tadi ada macam-macam lah. Madrasah, sekolah, madrasah, kan? Madrasah, sekolah. Okay. Masjid, masjidun, masjid, kan? Madrasah, ni dengan huruf sin. Madrasah, madrasah maksudnya sekolah. Okay. Masjidun, huruf sin. Miskinun, kan? Ada satu perkataan yang susah. Mustashfa. Contoh, mustashfa. Apa maksud mustashfa ni? Mustashfa maksudnya hospital. Macam mana kita sebut? Ana fi mustasfa. Kalau kita susah kan, tidak pandai sebutan huruf dia kan. Mim, sin, ta, shin, fa, alif. Alif ini alif ke ya? Ini kita kongsikan dalam sesi kelas kita. Kita katakan ini huruf alif. Alif apa? Alif maksurah ke alif mamdudah? Ini adalah alif maksurah. Okay. Sebutannya. Mustashfa, hospital. Hospital. Ana fil mustashfa. Saya di hospital. Aina anta? Ana fi al mustashfa. Atau ana fil mustashfa. Saya di hospital. Aina anta? Ana fil mustashfa. Saya di hospital. Saya di hospital. Mustashfa, hospital. Mustafa, kalau Mustafa nama orang. Mustafa, mim, sod, ho, Mustafa, nama orang lah Mustafa. Mustafa, mustashfa. Kalau kita sebut, kadang-kadang kalau kita tidak tahu perkataan Arab, kalau kita letak nama kita mustashfa pun sebutan Arab juga tuan-tuan dan puan Tapi sebenarnya maksudnya hospital. Nama kita hospital. Tapi tidak menjadi masalah lah. Kadang-kadang kita orang Melayu ni kalau ambil nama bahasa Arab ni, kita ada banyak sumber lah dalam Al-Quran. Ada. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada yang bertanya macam mana caranya nak belajar perkataan, saya ingin cadangkan kalau kita ini, kita paling mudah express, kita guna Al-Quran lah. That's why kita galakkan pelajar untuk membeli Al-Quran yang ada terjemahan perkata tu. Jadi dia akan ajar kita setiap patah perkataan. Tinggal lagi kita belajar kaedah. Macam mana dia boleh katakan mereka ramai. Bagaimana boleh tiba-tiba ada maksud perempuan ataupun wanita. Yang itu kita ajarkan di dalam kaedah. Dan cara kedua adalah dengan membeli kamus. Ada ramai pelajar juga yang meminta nasihat bagaimana untuk tengok kamus. Dia ambil gambar, saya tunjukkan macam mana nak tengok kamus tu. Seronok sebenarnya tuan-tuan dan puan. Contoh kalau kita belajar jamak taksir. Jamak taksir kalau tak ada kamus memang susah. Dia jamak taksir kata plural ataupun kata bilangan ramai yang tidak menggunakan kaedah. Dia ada dua cara sahaja. Sama ada kita ada orang Arab berdiri sebelah kita. Jadi setiap kali kita jumpa perkataan kita tanya dia, and then dia bagi tahu. Ataupun kita gunakan kamus.
Jadi kalau dalam kamus dia memang akan ada ditulis jamak taksir, huruf jim ditulis huruf jim kecil. Dia kata huruf jim, so dia letak perkataan. Contoh tadi perkataan saubun saubun, lepas tu dia letak huruf jim, ditulis siabun. Jadi maksudnya ini apa? Ini adalah jamak taksir sebab ada huruf jim di sini. Ini huruf jamak, dia adalah tanda jamak taksir. Okey. Itu adalah salah satu cara kita belajar lah, insyaAllah. Baik, jadi perkataan yang antara yang selanjutnya lagi, huruf kaf dengan qaf. Huruf kaf dengan huruf qaf. Okay. Ka. Ka nipis, ka. Tapi huruf qaf tebal, qa. Dia kena, halqum kita tu kena tekan sedikit. Qa. Jadi kalau dari segi, kalau kita mengaji pun, kalau dari segi qalqalah dia tu pun nampak berbeza. Waqqa, waqtarib, kan? Maktubun, kalau huruf kaf ini dia tidak, dia bukan huruf qalqalah, dia huruf hamas. Dia ada keluar bunyi mak, mak, ada keluar angin sedikit. Maktubun, yang ditetapkan. Contoh maktubun maktubun, yang ditetapkan, yang termaktub. Ini kita gunakan dalam bahasa Melayu, diterjemahkan secara direct. Maktubun, yang termaktub, yang ditetapkan. Maktubun, asal perkataannya apa? Yang ini maktubun asalnya adalah kataba. 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 Ini fi'il madhi. InsyaAllah ini dah ada belajar dalam bab fi'il, kata kerja. Mana yang bagi yang sudah sampai ke tahap ini, alhamdulillah teruskan. Mana yang belum sampai, insya-Allah nanti akan menyusul. Kataba. Kataba maksudnya telah menulis. Telah menulis. Ada juga maksud lain. Ini keistimewaan bahasa Arab, tuan-tuan dan puan. Satu perkataan boleh datang pelbagai makna. That's why jangan marah kalau dalam video saya katakan lain, tiba-tiba bila tuan puan cari maksud dalam kamus ke dalam Quran maksudnya lain. Jangan marah. Ini kata ustaz ni tak betul ni. Dia kata ni ajar entah ajar apa ni. Kelirulah. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang saya minta maaf saya katakanlah, kadang-kadang saya pun agak nak tergelak pun ada juga, nak marah pun ada juga, nak kesian lagi banyaklah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan, ada yang dulu kalau pelajar yang baru berhubung dengan kami, dia kata cukup ke 3 bulan belajar bahasa Arab ni? So saya katakan 3 bulan. Kalau kita fikir secara logik, ada orang belajar dari sekolah tadika sampai sekolah menengah, tak pandai-pandai pun bahasa Arab. Tapi kita tidak nafikan, ada pelajar yang baik, yang cemerlang, dia bersungguh-sungguh, dia balik, dia bawa bahasa Arab standard. Yang tu jadi pakar bahasa bila balik Malaysia. Jadi, kalau 3 bulan tu memang tak cukup, tuan-tuan dan puan. Kalau tengok video sekali imbas, lepas tu tak faham, dan tuan-tuan dan puan give up, memang tak pandailah sampai bila-bila. Dia tipsnya satu saja, dia kena manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia paksa diri, bangun pagi, lepas solat apa semua, dia tengok video. Dia tak faham, dia cuba buat latihan. Dia tak faham juga, dia cuba tengok Al-Quran. Dia tak faham, dia cepat-cepat tanya. Yang itu insya-Allah dia akan di dalam orang kata di track yang betul. Tapi kalau dia tengok sepintas lalu dia kata tak faham. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu tu yang datang kepada kita. Kalau macam tu, kita ambil pen drive, kita letak dekat memori kita, terus download semua. Bukan macam tu caranya, tuan-tuan dan puan. Kita ajarkan kaedah, jadi tuan-tuan dan puan kena berusaha untuk berlatih. Itulah caranya supaya kita mahir. Kita sebut betul-betul. Contoh, saya ajarkan nanti kalau yang sudah sampai,
Yang sampai alhamdulillah, yang belum sampai nanti saya akan ajarkan macam mana boleh berubah daripada kataba menjadi maktubun. Maktubun ini jadi maf'ul, isim maf'ul yang dilakukan. Kataba telah menulis. Maktubun yang ditulis ataupun yang ditetapkan. Jadi kalau kita sudah ajar kaedah itu, maka tugas pelajar adalah untuk cuba menghafal dan mengulang, sebut banyak kali. Maktubun, maktubun, maktubun. InsyaAllah, baru kalau lama-lama macam tu baru kita boleh mahir dalam bahasa Arab. Kataba telah menulis. Ini antara terjemahan dia. Lagi, telah menetapkan. Jadi kalau kita guna dalam ayat, bergantunglah kepada terjemahan yang ingin kita maksudkan. Sama ada kita nak cakap menulis ataupun menetapkan. Okay? Dalam bahasa Melayu kita terjemahkan secara direct. Termaktub. Termaktub dalam bahasa Melayu maksudnya apa? Telah ditetapkan, kan? So, kataba maktubun. Jadi itu yang nanti muncul perkataan katibun. Datang pula perkataan katibun. Katibun. Apa ni katibun? Katibun maksudnya orang yang menulis. Macam mana boleh datang formula ni? Saya tanya balik. Betul, ini fi'il. Ini isim fa'il. Ejaan dia fa'ilun. Fa'ilun. Bukan isim fi'il, isim fa'il. Isim fa'il. Orang yang melakukan. Okay. Dia macam mana kita nak tahu? Dia tengok formula. Kalau yang sudah sampai dalam bab ni, dia tahu. InsyaAllah. Ini huruf alif. Huruf alif itulah yang menyebabkan maknanya berubah. Dan baris bawah. Dan tanwin belakang. Yang ini mesti ramai yang sudah sampai bab ini. Sebab dia sudah sampai di awal-awal kita sudah ajarkan bab orang kata tanwin. Apa maksud tanwin? Kan dia dalam bentuk marfu', apa maksudnya? Marfu' ini salah satu dia sebagai pelaku kepada perbuatan. Dan itu adalah kata indikator ataupun petunjuk bahawa perkataan itu adalah isim, kata nama. Jadi katibun pelaku, orang yang. Orang yang apa? Tengok kata perkataan asal ni, kataba, menulis, orang yang menulis. InsyaAllah pelajar yang sampai bab ini dia akan faham insyaAllah. Selanjutnya, kalau kita lihat penggunaan perkataan di dalam bahasa Arab ini, selain daripada diubah suai, kita kena hati-hati dari segi panjang dan pendek. Contoh, perkataan qala dengan qala. Nampak bezanya? Qala dengan qala. Di mana bezanya? Bezanya adalah pada huruf alif di belakang. Huruf alif, panjang. Senang cerita, apabila kita jumpa alif wawya, awi. Alif wawya dalam bahasa Al-Qurannya mad asli. Mad asli. Apa mad asli ni? Mad tabi'i, yang semula jadi. Kenapa semula jadi? Sebab memang itulah semula jadi dalam sebutan orang Arab. Dia ada panjang dan pendek, intonasi. Nak makan nasi. Contohlah, bahasa Melayu tak ada macam tu kan? Nak tidur sudah. Contoh kan? Itu intonasi dalam bahasa Arab. Dia ada. Qala, telah berkata. Qala, telah berkata juga. Tapi dia berbeza dari segi pelaku dia, berapa orang. Yang ini satu orang. Qala, satu orang yang tidur. Satu orang yang berkata. Satu orang. Yang ini dua orang. Bilangan orang yang melakukan perbuatan. Dua-dua sama, jantinanya lelaki. Berbeza pula. Dua-dua sama, jantinanya lelaki. Qala,
telah berkata. Siapa yang berkata? Lelaki. Berapa orang? Satu orang. Qala, telah berkata. Siapa? Lelaki. Berapa bilangan dia? Dua orang. Itu kalau ramai, lain pula. Dia apa hurufnya? InsyaAllah yang sudah sampai itu dia senyumlah. Siapa yang belum sampai itu dia masih akan tertanya-tanya. Itu keseronokan belajar. Kita sentiasa tertunggu-tunggu bila sampai tahapnya. InsyaAllah. Itu contoh bagi perkataan yang sama huruf lah. Itu dari segi huruf panjang dan pendek. Yang kaf tadi saya macam terlupa, macam laju sangat saya mengajar tadi. Maktubun, maktubun, maktubun huruf kaf. Lepas tu kita ada huruf kaf ya, katibun. Okey. Kita tengok lagi selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh huruf ha dengan huruf ha. Huruf ha dengan huruf ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan alhamdu ha ha. Kalau alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia jadi salah dari segi sebutan hurufnya lah. Jadi contoh yang ha ini, contoh kalau ada yang sudah belajar dari segi huruf dhamir, okey, dhamir kata ganti diri. Yang ini adalah ha ini adalah kata ganti diri kalau berada di belakang perkataan. Hu, hi, kan, kitabuhu, contoh. Bukunya dia boleh jadi kitabihi. Okay. Dia boleh jadi kitabahu. Okay. Itu antara perbezaan huruf ha itu dari segi baris. Okay. Namun dia menggunakan huruf ha. Ha ini kalau diletak di belakang perkataan dia boleh jadi kata ganti diri. Tapi jangan tertukar dengan sebutan tak marbutah. Tak marbutah. Contoh tak marbutah kita sebut kitabatun, kan? Kita tengok kitabuhu dengan kitabatun. Nampak? Kalau kita tak letak baris, cuba tengok sepintas lalu pelajar-pelajar tengok sepintas lalu, tuan-tuan dan puan. Antara dua perkataan ini, kalau dilihat sepintas lalu, bukankah ini mengganggu emosi kita? Macam mana nak sebut? Kan? Marah kita. Kita ini ada tulisannya tapi dari segi di yang satu ni ada tak marbutah dekat belakang. Macam mana ni? Kan? Tulisannya sama tapi ada tak marbutah. Dia macam terganggu kita, mana satu nak sebut. Macam mana kita nak sebut perkataan ni? Jadi tuan-tuan dan puan, bila berubah huruf, ingat kita punya tips likulli rasmin makna, setiap sebutan ataupun setiap simbol ada maknanya tertentu dalam bahasa Arab. Ini bukan typing error tuan-tuan dan puan, ini bukan typing error. Ini huruf ha, ini ada ta. Adakah dia tersilap letak titik ni? Tidak. Ini bukan typing error. Dia memang maknanya lain. Ini sebutannya kitabuhu. Ini sebutannya kitabatun. Kita letak baris. Kita bahu pun boleh. Kita bahu boleh, kita buhu pun boleh. Dia maknanya tak berubah. Yang ini kitabatun. Okay. Kitabatun maksudnya penulisan. Kitabuhu bukunya. Nampak? Penulisan. Kitabahu bukunya. Atau siapa nya tu? Nya tu adalah
satu orang. Dia adalah lelaki, bilangannya satu orang. Siapanya itu? Lelaki satu orang. Itu maksudnya. Sebab dia tengok huruf ta marbutah yang huruf ha yang ada di belakang ini, huruf ha ini nya, maksudnya nya kita terjemahkan sebagai nya. Kalau kita tanya siapa, dia adalah lelaki, bilangannya satu orang, muzakkar mufrad. Okey. Penulisan kitabatun, nampak? Tak marbutah. Penulisan dia menggunakan tak marbutah, dan disebabkan dia kata nama, dia boleh letakkan baris tanwin di belakang. Kitabatun, penulisan. Ataupun penetapan. Dia boleh dua makna. Penulisan ataupun penetapan. Baik. Penulisan ataupun penetapan. Kitabatun. Jadi, tak marbutah ini menjadikan perkataan kitabatun ini termasuk dalam kategori muannas, kata nama feminin. Barangkali ramai juga yang sudah sampai ke tahap ini. Kitabatun masuk dalam kategori muannas. Penting atau tidak kita belajar bab muannas muzakkar? Cuba kalau ada yang angguk ataupun ada yang boleh angkat tangan ke, ataupun ada yang boleh type jawapan ke, penting atau tidak? Nampak Puan Julie dia melambai-lambai. So penting Puan Julie? Betul, dia penting. Sebab apa? Untuk kita menulis ataupun untuk kita menggunakan perkataan kitabatun ini, nanti kita nak guna kata ganti diri apa? Kita nak guna kata perbuatan apa? Sebab dalam bahasa Arab dia semua mesti seragam. Dia mesti seragam. Contoh kalau kita, ada pernah saya kongsikan, kita yang pas berkenaan dengan lapangan terbang. Kalau ada yang ingat, siapa yang pernah dapat flyers yang berkenaan dengan ghadarat at-ta'irah, kan? Sebab at-ta'irah itu kata nama muannas, maka perbuatan dia pun mesti dalam bentuk kata muannas. Jadi kitabatun ini kata nama muannas. Jadi apa saja yang kita ingin sebut yang berkaitan dengan kitabah, kata perbuatan ke, kan, ataupun sifat ke, dia mesti dalam bentuk muannas juga. That's why penting untuk kita belajar dan memahami konsep muzakkar muannas. Walaupun kitabah ini tak ada jantina. Kalau manusia tu kalau nak pergi toilet dia kena pilih lah dia jantina mana satu, muzakkar muannas, nak masuk toilet mana satu, kan? Gambar yang mana satu dia pilih. Dia tak ada gambar tengah-tengah. Dia tak tahu jantina mana satu. Tapi kalau perkataan yang tak ada jantina pun, benda ataupun kata perbuatan, kata nama haiwan, kata nama tumbuhan, apa sahaja perkataan kata nama dalam bahasa Arab, dia mesti ada muzakkar dan muannasnya. Sebab dia akan membantu dari segi penulisan kita ataupun cara kita bercakap. Kalau kita tak faham, boleh ke? Orang kata kan, ada soalan, Ustaz, kalau saya tak belajar ni boleh ke? Saya jawab, boleh. Tapi nanti you akan jadi, tuan-puan akan jadi orang yang tidak pergi sekolah lah. Macam orang Arab yang tak pergi sekolah. Dia sebab kalau kita pergi negara Arab, semua orang pandai cakap Arab, kan? Melizi, ta'al, melizi, murah-murah, dia kata. Dia akan jawab, dia pandai cakap Melayu pula sebab dia tengok kita orang Malaysia. Malizi maksudnya orang Malaysia. Jadi tapi kalau kita tanya dia detail dari segi tata bahasa dan sebagainya, bahasa dia broken. Bahasa Arab dia adalah bahasa Arab pasar. Dia tak tahu penggunaan tak marbutah, muzakkar, muannas. Jadi dia kurang tepat. Sebab itu kita belajar, ada juga yang ramai yang tanya saya, kita belajar bahasa Arab apa ni? Bahasa Arab komunikasi ke bahasa Arab apa? Saya kata kita belajar bahasa Arab standard, fusha. Bahasa Arab fusha yang fasih. Ibarat kalau kita datang Malaysia, kita belajar bahasa Melayu seperti mana yang diajar di universiti-universiti di sekolah. Sebab dia adalah bahasa Arab standard. Kita pergi mana-mana pun kita akan pakai.
Kalau kita bercakap, orang akan dengar. Dia akan tahu kita pandai bahasa Arab. Tapi satu cabarannya bahasa Arab ini tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita ni pandai kaifa haluka, ma ismuka. Itu je kita pandai. Orang Arab ni luar biasa tuan-tuan dan puan. Dia dengar kita cakap Arab ya, memang berjela-jela dia cakap. Memang kita dia akan bawa kita cakap macam-macam. Jadi kita last kali kalau kita tak reti nak reply, kita give up. Kita cakap bahasa orang putih atau cakap bahasa Melayu. Nanti sama-sama pening. Dia tak faham bahasa Melayu, kita pun tak faham bahasa dia. Contoh Jadi itu pentingnya kita belajar secara formal. That's why kenapa saya inisiatifkan supaya kita buat program Miftah ini, sebab tidak semua orang boleh berpeluang untuk belajar bahasa Arab. Hari ini nak belajar bahasa Arab, satu, dia kena ada asas, nak ada sijil-sijil asas baru nak boleh mendaftar dan sebagainya. Dia kena ada sistem, nak masuk universiti bukan boleh masuk macam tu saja. Tapi insya-Allah kita bawakan dalam program Miftah ini standard pembelajaran di universiti, tapi cuba disampaikan dalam keadaan yang lebih santai dan mudah untuk difahami berdasarkan usia kita. Jadi kalau kita berusaha, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh maka dia akan memperoleh perkara tersebut. Baik. Jadi saya masuk ke peringkat yang seterusnya. Barangkali kalau kita adakan bengkel lagi pada minggu-minggu depan, kita akan sentuh perkataan-perkataan lain insya-Allah. Mun saya akan masuk bab seterusnya, kita berkongsi sedikit frasa-frasa frasa-frasa yang boleh kita sebut dalam kita berkomunikasi insya-Allah. Barangkali saya terlupa sebutkan tadi, sesi ini tak ada ulangan. Saya takkan ulang, saya takkan rakam, saya takkan kongsi dengan mana-mana sebab itu memerlukan komitmen di peringkat kami. Jadi yang dapatlah insya-Allah. Cuma barangkali akan ada sesi lain lah dari masa ke semasa, masanya sama dan mungkin akan diumumkan dari masa ke semasa lah kemudian. Frasa yang biasa kita ungkapkan, Assalamualaikum. 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 Assalamu alai ini benda yang standard. Tapi yang di belakang ni, yang kum ni, tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang mempelajari bahasa Arab, dia akan mula alert. Apa maksud kum? Kum ini, kalau kita yang mana yang sudah belajar, Alhamdulillah, kum ini adalah kata ganti diri. Maksudnya berapa orang? Ramai. Siapa yang ditujukan? Lelaki. Assalamualaikum. Yang ditujukan adalah lelaki. Jadi berapa ramai lelaki itu? Ramai. Okey, lebih daripada 3 orang. Tapi dia distandardkan dalam bahasa Melayu. Assalamualaikum ataupun dalam bahasa Arab pun digunakan. Betul, ini adalah dhamir. Okey. Bukunya seorang perempuan. Bukunya seorang perempuan. Kitabuha. 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 Kalau buku perempuan, tadi kitabuhunya lelaki kan? Kalau nya seorang perempuan, saya ulang balik, ada soalan saya bagi tahulah. Ini lelaki. Kalau kita nak perempuan, macam mana? Jawapannya senang. Ditukar dhamir. Kitabuha. Nampak ni? Huruf ha. Panjang. Dia sebutan panjang di belakang. Kitabuha. Okay. Panjang itu menggambarkan dhamir untuk perempuannya. Dia. Dia itu berapa orang? 1 orang. Jantinanya apa? Lelaki. Maaf. Wanita. Okay. Kitabuha. Okay. Bukunya. Buku dia. Baik. Assalamualaikum tadi. Ini pun masih dhamir jugalah. Assalamualaikum. Jadi kalau kita tukar boleh ke Assalamualaikum? Boleh. Itu menunjukkan kita pandai bahasa Arab. Kita pandai tata bahasa Arab ataupun kita pandai kata ganti diri dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Hati-hati kalau kita cakap macam ni dengan orang Arab, dia terus akan trigger. Oh, ini pandai Arab. Nanti dia terus cakap Arab lain dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Jadi kalau orang Arab ni tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ada yang mesra alam, yang mesra dengan orang kan. Kalau dia berniaga, dia dengar kita pandai cakap Arab, dia terus sediakan kita minuman teh, air teh sambil kita membeli barang. Dia suka dengan kita kan. Jadi itu antara keseronokan kalau kita pandai berbahasa asing lah. Kalau kita tengok, kalau kita Google, ada orang kata it's a window to another world. Dia adalah tingkap ke dunia yang lain. Kalau kita belajar bahasa asing ni, selama ini kita belajar bahasa Melayu. Okay? Minda kita hebat dalam bahasa Melayu. Kita boleh berfikir macam-macam sebab kita mempunyai ilmu bahasa Melayu. Kalau kita ada bahasa lain, kita punya set ataupun orang katalah contoh perumpamaannya macam ni. Kita ada satu otak kita pandai bahasa Melayu. Dan dalam otak yang pandai bahasa Melayu ni macam-macam kita boleh fikir. Semua benda kita boleh buat dengan otak bahasa Melayu kita. Cuba bayangkan kalau kita ada bahasa kedua, kita ada otak yang kedua, yang mana otak itu dia memproses dalam bahasa Arab sebagai contoh. Jadi kita boleh buat, kita ada dua otak dan kita boleh proses dalam orang yang sama, badan yang sama. Kalau orang ada bahasa Inggeris, dia ada 3 bahasa. Dia ada seolah-olah ada 3 otak. Kepantasan dia berfikir itu luar biasa sebenarnya tuan-tuan dan puan. Jadi itu antara kelebihan kalau kita belajar bahasa asing inilah. Sebab itu kenapa di universiti diajarkan bahasa asing. Sebab dia adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualiti pelajar kita. Kita seolah-olah akan ada minda yang kedua. Kita akan memproses perkara dengan lebih cepat. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau baca Quran, kita boleh faham sepintas lalu. Tapi nak capai kefahaman macam tu, dia tak dapat dalam masa 3 bulan. Dia dapat dalam masa sebanyak mana masa yang kita luangkan, secepat itulah kita boleh proses. Jadi lagi banyak kita meluangkan masa. Sebagai contoh, orang hafiz Quran. Ada orang boleh hafiz Quran, surah Yasin sebagai contoh. Ada orang dia ambil masa 3 bulan nak hafal. Ada orang ambil masa 3 hari saja. Ada orang nak hafal dalam masa 3 tahun. Bergantung kepada cara kita, keupayaan kita, masa yang kita luangkan untuk menghafal. Itu sepintas lalu dari segi bagaimana kita boleh menggunakan masa kita lah untuk belajar bahasa Arab. Baik, saya sambung balik Assalamualaikum. Jadi jawapan dia Waalaikumsalam. 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 Waalaihissalam. Kalau ada orang kirim salam kan, Mat, Abu kirim salam dengan kau tadi. Kita punya waalaihissalam. Kepadanya, nya tu he untuk lelaki. Waalaihissalam. Kalau perempuan, Minah, tadi Fatimah kirim salam. Kita menjawab waalaihissalam. Kepada Fatimah, kesejahteraan saya doakan. Itu contohnya lah. Namun kalau kita guna yang standard, waalaikumsalam pun tidak menjadi satu masalah. Sebab itu sudah satu perkataan yang sudah distandardkan. Kaifa haluka? Apa khabar kamu? Awak apa khabar? Haluka. Hal bahasa Melayu kan? Hal di bahasa Melayu kan? Hal maksudnya keadaan. Kaifa haluka? Bagaimana keadaan engkau? Ka tu merujuk kepada seorang lelaki. Kalau 2 orang lelaki, kaifa halukuma? Kaifa halukum? Kalau perempuan, kaifa haluki? Kita datang jumpa kawan nanti di Makkah, katalah kita pergi umrah ke, jumpa dengan penjual di kedai, pekerja kedai, orang perempuan ke contoh kan, sama ada orang wanita ataupun lelaki. Kalau jantinanya lelaki, kita cakap kaifa haluka. Wah, dia pun faham, oh pandai Arab ni, dapatlah diskaun kot, insya-Allah kan. Kaifa haluki? Apa khabar kamu? Wah, tak cakap dengan perempuan. Okey, tapi hati-hati sikit nanti dia ingat kita nak mengorat lah kan. Baik. Jadi kita jawab ana bi khair. Ana bi khair. Kaifa haluka? Kita jawab ana bi khair. Ada orang tanya, Ustaz nak jawab, nak sebut huruf akhir ni boleh ke? Nak sebut, mesti sebut ke? Bi khairin. Jawapan dia, tepuk dada tanya selera. Nak sebut boleh, tak sebut pun boleh.
Biasanya orang tak sebut. Tapi kalau untuk tujuan pembelajaran kita sebut. Maknanya kita tahu mengeja. Untuk belajar kita sebut ana bi khairin. Kita tahu eja, ra itu berbaris di bawah sebab ada huruf jar di hadapan. Itu pentingnya huruf jar di hadapan, maka ra itu berbaris di bawah. Soal tanwin tak tanwin itu benda lain. Itu kita belajar secara detail kemudian. Tapi dia ada huruf jar. That's why ejaannya ra itu berbaris di bawah. Bukan ru, bukan ra. Dia jadi ri. Rin. Ana bi khairin. Saya khabar baik. Kalau kita terjemahkan satu persatu, memang tak logik di akal. Ana bi khairin. Saya dengan kebaikan. Ana bi khairin. Saya dengan kebaikan. Ini yang jadi orang kata, jadi ini saya Malaysia mari kan. Jadi dia bahasa dia bahasa hentam-hentam saja. Tapi kalau yang kita belajar ana bi khairin, sebenarnya frasa dia itu adalah frasa yang fasih. Maksudnya saya sehat, saya baik. Bahasa Inggeris kata I'm well, saya sehat. Ana bi khairin, saya sehat. Baik. Kalau kita nak jawab lain boleh kullu ala ma yuram. 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 Semuanya baik. All is well. Kullu ala ma yuram. Semuanya baik. Kullu ala ma yuram. Semuanya baik. Semua baik-baik belaka. Kullu ala ma yuram. Semuanya baik-baik belaka. Okay. Kullu ala ma yuram. Ala, ini ala bukan ali. Kalau ini satu tips lagi. Kalau kita nampak perkataan tak ada baris tapi dia letak macam ni. Okay. Ya tu dia jadikan ya di belakang. Di atas tu sebutannya ala. Yang ini ada dua sebutan. Sama ada kita sebut Ali, Ali nama orang Ali, Sayyidina Ali ibni Abi Talib, kan? Sama ada kita sebut Ali ataupun Alayya. Alayya. Alayya maksudnya ke atasku. Dia jadi huruf ya. Aliyun. Nampak? Aliyun alayya. Aliyun Ali, nama orang. Alayya ke atasku. Lagi ada kata ganti diri di belakang. Nampak peranan kata ganti diri ini. Huruf ya. Dia jadi kata ganti diri. Alayya. Aliyun nama orang. Alayya ke atasku. Ala ke atas. Baik. Kullu ala ma yuram. Semuanya dalam keadaan baik. Semuanya seperti yang dirancang lebih kuranglah. Kullu ala ma yuram. Kalau kita nak kata saya tak sihat macam mana? Kullu ala ma yuram, all is okay. I'm fine. Saya sihat. Semua okay. Kalau kita nak kata, kalau kita nak cakap saya tak berapa sihat lah. Macam mana? Kita kata lastu. Lastu ni kita menafikan. Lastu. Bukan last. Bahasa Inggeris last. Akhir bukan Lastu. Bukan. Saya tidak. Lastu maksudnya saya tidak. Lastu. Saya tidak. Jadi kita sambung dengan yang di atas tadi. Ala ma yuram. Lastu ala ma yuram. Saya tidak sihat lah, ataupun saya tak seperti mana yang saya tak berkeadaan baik. I'm not well. Bahasa Inggeris yang bahasa Inggeris sebenarnya terjemahan yang lagi sedap lah. Lastu ala ma yuram. I'm not well. Saya tak
saya tak seperti mana yang dijangkakan. Saya tak sihat, saya tak baik. Saya tak berada dalam keadaan yang baik. Lastu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ingin katakan sesuatu yang berlainan ataupun yang berlawanan, kita sebut saja lastu. Lastu bisihhatin, saya tak sihat. Ana aqra. Ana qari'un, saya membaca. Ana qari', saya membaca. Kalau kita jawab saya tak membaca, lastu biqari', saya tak membaca. Ha. Penggunaan perkataan lastu. Okey. Perkataan lastu. Baik. Kataan yang terakhir yang boleh saya kongsikan di sini dalam kesempatan kita ini insya-Allah, marhaban. Apa maksud marhaban? Marhaban ya. Kan kita, kalau kita ada berzanji tu kan. Marhaban. Apa maksud marhaban? Kalau ada yang boleh type jawapan. Marhaban. Apa maksud marhaban? Marhaban ya, marhaban. Marhaban ini lastu bi khair, boleh ke? Boleh. Lastu bi khair. Saya tak baik, saya tak sihat. Marhaban, selamat datang. Marhaban, dia dalam keadaan. Kalau satu yang tips yang untuk kita fahami, salah satu fungsi yang kalau kita perasan, ahlan wa sahlan, kan? Kalau kita mana ahlan wa sahlan, tanwin wa sahlan, kan? Ada marhaban. Marhaban. Ataupun orang ada juga orang Arab yang sebut marhaba. Marhaba, dia tak sebut tanwin dia. Marhaba. Kan kalau kita mengaji kita sebut marhaba, kan? Kalau kita ending dia kita tak sebut tanwin dia kan? Marhaba. Okey. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Okey, marhaban ini kalau kita tengok terjemahan yang lebih popular, yang lebih mesra di kalangan orang putih, terjemahan ke dalam bahasa Arab dia akan sebut hello. Hello. Kan? Hello. Marhaban. Hello. Hi. Kan? Kalau ahlan wa sahlan, welcome. Welcome to Malaysia. Ahlan wa sahlan ila Malaysia. Kan? Tapi kalau kita marhaban itu ringkas. Hello. Tapi dia punya aspirasi dia sama. Ini adalah dalam konteks yang sama, kita mengalu-alukan orang. Okay? Mengalu-alukan kedatangan orang. Ada satu lagi, kalau kita rahaba. Marhaban ini asalnya rahaba. Rahaba mengalu-alukan. Mengalu-alukan. Namun kalau kita jadikan istilah marhaban, is hello. And marhaban, hello. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita boleh jawab ahlan. Ahlan pun cukup juga, ahlan. 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 Ahlan maksudnya selamat datang ataupun kita mengalu-alukan. Kalau kita tak terjemahkan secara spesifik pun kita faham maksud orang itu dia mengalu-alukan kita. Jadi kalau kita dengar orang sebut ahlan ataupun marhaban, maksudnya kita mesti happy. Kita mesti happy sebab orang tu mengalu-alukan. Kalau kita pergi kedai, ahlan, kita orang tu suka kita datang. Marhaban, hello, hi, please come in. Kan, ta'al. Dia kata mari masuk. Contoh kan. Itu antara contoh perkataan yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya harapkan perkongsian pada hari ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan. Memberikan sedikit ketusan minda lah, menggalakkan sedikit untuk belajar bahasa Arab, insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi dalam ruang dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan doakanlah moga kita sihat dan berkelapangan insyaAllah. Itu sahaja. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilal liqa. Ilal liqa maksudnya selamat jumpa lagi.